Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung, saya akan sambung perbincangan kitab Fiqh, Doa dan Zikir pada muka surat 92, betul? Iaitu bab yang ke-12 ini. Sikap yang dituntut terhadap Al-Quran adalah memahami makna dan mengamalkannya. Itu sebenar. Cuma baca sahaja tanpa memahami makna itu basic saja. Orang panggil langkah pertama baca, waktu pun boleh pahala banyak dah tu. Besar kita dapat pahala tu kalau boleh baca saja pun. Cuma tuntutan sebenar Qurannya adalah memahami makna dan juga mengamalkan maksud atau tuntutan Al-Quran itu. Jadi dalam bab yang ke-12 ini dikemukakan contoh-contoh ayat Al-Quran. Banyak jugalah dikemukakan ayat Quran sebagai dalil bahawa Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, sekadar mengambil berkat untuk mendapat pahala, bukan sekadar itu. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk memahami maksud dia. Sebab itulah sangat ditekankan Al-Quran ini kita tahu makna melalui kaedah-kaedah, misalnya tafsir secara tadabbur, tafsir secara harfiah, macam-macam lah bentuk pemahaman Al-Quran itu. Okey, cuba kita tengok di sini dikemukakan banyak juga contoh-contoh daripada ayat Al-Quran berkait dengan tuntutan sebenar terhadap Al-Quran ini, iaitu dari sudut memahami maksud ayat Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini ayat pertama. Ini ayat pertama. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mendirikan salat, membelanjakan harta atau rezeki mereka secara diam-diam atau secara terang-terangan, mengharapkan perdagangan atau perniagaan yang tidak pernah rugi, untuk dipenuhi bagi mereka ganjaran mereka dan menambah lagi mereka keutamaannya. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalil daripada ayat ini yang dimaksudkan di bawah tajuk ini adalah baca Quran. Baca Quran itu, ini sebagai yang basic lah, sebagai yang basic. Innal ladzina yatluna kitaballah tu. Cumanya kalau kita tengok dalam kitab tafsir, baca Quran kemudian menunaikan solat dan seterusnya, itu maknanya orang yang baca tu dia faham. Dia faham tuntutan itu. Tu. Jadi sesungguhnya mempelajari Al-Quran dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran termasuk sebab-sebab yang paling agung untuk mendapatkan hidayat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitabnya yang nyata terhadap hamba-hambanya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, penerang, cahaya, berita gembira dan peringatan bagi orang-orang mengambil pelajaran, iktibar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran ini penuh keberkatan dan petunjuk bagi semesta alam. Dijadikan pada Al-Quran itu penyembuh dari penyakit, terutama penyakit hati. Semua kalau kita tengok sebut penyakit hati, dia sebut syubhat dan syahwat.
Sebab hal inilah yang paling utama menyerang hati manusia. Syubhat. Kalau tidak dijaga, di hati dia jadi waswah. Jadi syubhat, jadi meraba-raba ke hati itu. Dia jadi begitu. Dan dialah yang menimbulkan syahwat yang tidak baik itu. Dan dijadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, memberi petunjuk pada jalan yang paling luas. Dibeber ke Tuhan apa tak faham tu. Wasarrafa asal tu wasarrafa. Wasarrafa ni, kalau Arab wasarrafa ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat Quran ni dalam laras-laras yang berbeza. Tu kalau mengikut teks Arab. Dan juga ayat Quran ni mengandungi ancaman. Tujuannya apa? Dengan mudah-mudahan mereka menjadi takut atau mendatangkan peringatan dalam hati mereka. Itu tujuannya. Di sini dia sebutlah, walaupun kita kata kita nak fokus ayat-ayat ni yang dikemukakan, kita nak fokusnya dalilnya dari sudut mana? Dari sudut tadabbur. Tetapi wasarraf ni maknanya laras tu tak sama. Hak ni maksud gini, tadabbur ni maksud gini, tadabbur ni maksud gini. Tapi semuanya merujuk pada memahami, anjuran agar memahami Al-Quran. Sebab tu bagi anak, dia kalau kita tengok, sebab anak kumpul dia punya kitab-kitab berkait dengan tadabbur Quran. Tafsir yang berkait dengan tadabbur ni kita kumpul tak ada salah. Bila kita baca mukaddimah tu lah, sebab mukaddimah tu dia melambangkan kehendak kitab itu. Kita dapati semua ulama kata tadabbur ni adalah merupakan cara paling mudah lah. Dia tidak mendalam pun, tapi boleh faham. Manakala untuk masyarakat awam, untuk dia memahami kehendak Al-Quran itu, banyak dah memberi kesan tu. Ringkaslah. Kalau kita buat sepuhak Maulana buat tu peringkat lain. Tu peringkat lain tu. Tapi banyaklah kita boleh faham. Ayat ni ada kaitan dengan ayat ni. Ni penjelas pada ni. Ada hadis jari-jari tu pun tak sebut hadis pun. Tu sudut lain. Jadi kita ngaji belakanglah, tak ada pergi. Seperti contoh kalau anak duk parti tengok, sebab dengan anak tu ada 30 juzuk lengkap amalan hadis tu. Tu kita boleh lihat dari sudut ni pula. Banyak Quran ni. Kita ambil semua. Kita ikuti semua. InsyaAllah kita akan dapat kepelbagaian Quran itu. Baik, di sini dalil yang pertama lah ni. Kira-kiranya dalil yang kedua. Anak saya mungkin dia tertinggal ayat ni. Dia tertinggal ayat ni. Sebab hal lain ada belaka. Itulah ayat tu ringkas, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Itu dalil yang kedua. Dan pada hari kami mengutuskan pada setiap umat saksi atas mereka dari diri-diri mereka sendiri, yang menjadi bukti saksi kalau kita buat salah, khususnya buat salah lah, yang menjadi saksi bahawa kita ni buat salah, anggota kita sendiri. Tanya kata saya lah yang buat begini. Tak ada kat orang lain. Makna hak saksi yang paling bina, saksi anggota kita sendiri, bulu roma, rambut kita. Tu jadi lidah pada hari itu sudah tidak dibenarkan bercakap, sebab dia kecek lama dah di dunia ni. Hari ni we ke anggota lain pula. Ini sebut. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umat engkau. Mereka itu mana umat engkau. Dan kami turunkan atasmu kitab sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi kaum muslimin. Jadi nak boleh faham gini ni, dia tak akan memadai sekadar baca. Nak boleh faham supaya dia Quran sebagai petunjuk, rahmat, berita gembira, ini kena faham. Sekali kena tahu secara tadabbur, sekali kena tahu secara harfiah itu. Kalau harfiah mudahnya, inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yatluna, mereka membaca al-kitabah, kitab itu. Kitabah, sebuah kitab. Kalau al-kitabah, kitab itu, alif lam itu li ta'rif. Kitab Allah, kitab Allah. Wa aqamu, dan telah mendirikan oleh mereka as-salah, akan salah. Gitu ya harfiah. Wa anfaqu, dan telah membelanjakan oleh mereka. Kalau ada walih di ujung, maknanya ramai mereka. Adalah kaedah dia. Mimma, dari apa yang. Min tu dia panggil min tabi'in. Kita sebutlah min dari apa yang. Mana min tabi'in. Razaqna, telah merezekikan oleh kami hum, akan mereka, sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dalam keadaan nyata terang.
yarjuna, mereka mengharap, tijaratan, satu perniagaan, lan, sekali-kali tidak, tabur, akan rugi. Tu mudah harfiah. So gitu. Tapi boleh banyak dah tu. Kita nampak dah kehendak tu. Li yuwaffiyahum, li, untuk, atau supaya, yuwaffiyah, dia menyempurnakan, hum, akan mereka. Kalau bila sapa 2-3 juzuk tu kita sebut hum tu jadi apa? Maf'ul lumbi. Sebut pula. Adalah pula. Di Kelantan kita ni ada orang boleh, siapa boleh menulis harap dengan sebab baca harfiah. Ujurahum, akan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran mereka, wa yazidahum, dan dia akan menambahkan untuk mereka, min, daripada fadlihi, kurniannya. Gitu ya. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha menghargai. Allah ni maha menghargai perbuatan baik kita. Lagu tu ya harfiah. Kita tak serabut kepala tu. Cuba bayangkan kalau kena boleh 8 juzuk lagu tu. Sebab ada tempat anak kuliah itu tu muslimat lah. Dia tak tahu pasal tak ngajar Arab pun. Tidak 8 juzuk, 3 juzuk habis. Dia saya kata, ustaz, dia kata, saya baca Quran banyak dah faham kalimah tu. Padahal baru 3 juzuk baru baca. 3 juzuk mana 60 muka surat dah tu. Tu kesal dia mentah ya. Kita buat sekali seminggu, seperti kena ada. Jadi Kelantan kita ada beberapa orang yang dia tumpu pada harfiah itu. Misalnya Ustaz Hawi, Ustaz Arif, Ustaz Harif dan beberapa orang lagi. Cuba ambil gitu ya. Cuba kalau anda hurailah sikit ayat tu. Kalau ada ayat bermasalah ke perlu kita hurai sikit. Tak payah banyak. Tak payah tafsir secara tak payah. Nanti tafsir ngaji yang lain lah pula. Gitu. Hak tu tak apa dah. Kalau nak suruh itu secara harfiah, cuba tengok. Dalil yang ketiga. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Kalau waqad, dan sesungguhnya. Bila masuk lan, demi sesungguhnya. Gitu ya. Enggak lakok berapa butir ada banyak juga. Lepas ni ingat, Quran ni mathani, diulang-ulang. Salah satu makna mathani. Ji'na, telah mendatangkan oleh kami. Ji'na sama makna datang. Ji'na, kalau ji'na saja, ni harfiah ni. Ji'na telah datang oleh kami. Tetapi bila ada ba, bi kitabi, ji'na bi, telah datang dengan membawa. Lagu tu ya harfiah. Dia panggil partikel ba. Cuba tengok Ji'nahum bi, ada bi. Kita terjemah ji'na, telah mendatangkan oleh kami kepada mereka bi kitabi, dengan sebuah kitab. Fassalnahu, telah memperjelaskan oleh kami, hu, akannya, yakni kitab itu, ala, di atas, ilmin, ilmu pengetahuan, hudan, petunjuk, warahmatan, dan rahmat, liqaumin, bagi kumpulan, bagi puak, bagi kaum, yu'minun, mereka beriman. Gitu ya. Jadi petunjuk, rahmat tu dia asas atas ilmu pengetahuan. Gitu. Hurah gitu ya. Dia faham selapis tak apa dah. Tu tujuan dia mudah lah. Lepas tu naknya satu kalimah tu. Tu. Jadi dalam dalil yang ketiga ni disebut fassalnahu ala ilmin, mana kami perjelas ke atas dasar ilmu pengetahuan. Petunjuk, rahmat tu atas dasar ilmu pengetahuan. Itu salah satu maksud dia lah. Tu. Kalau fassalna ni, kalau orang belajar bahasa Arab ni, dia panggil dia muta'addi, lebih pada satu maf'ul. Objek tu tidak cukup sa, dia kena lebih daripada sa objek. Begitu. Baik. Tu jelas. Maknanya bukan sekadar baca, ada ilmu dalam Quran tu. Dengan ilmu, dengan pemahaman ilmu tu, mana pemahaman kita boleh rahmatlah. Nak boleh rahmat lagu mana tak tahu buta. Baik. Dalil yang keempat, cuba tengok. Ni anak cuba buat secara harfiah. Lebih mudah nampak lagi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza, dan inilah, kitabun, sebuah kitab, anzalna, telah menurunkan oleh kami, hu, akannya, mubarakun, yang sentiasa diberkati. Kena semua sentiasa. Sebab dalam mubarak ni dia ada huraya dia. Kalau semata-mata bahasa mubarak, yang diberkati. Fattabi'uh, maka oleh kerana itu, atau ittabi'u, ikutilah oleh kamu, hu, fattabi'u, hu tu akannya, yakni Al-Quran, kitab itu.
Wattaqu, dan bertakwalah oleh kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu, turhamun, kamu dirahmati. Lagu tu ya gaya harfiah. Sosok kalimah. Maknanya dalam ayat ni disebut, maknanya Quran ni diberkati, kena ikut dia, kena bertakwa, barulah kita dapat rahmat dari sisi Allah. Mana hak ni maksud ayat ni bukan hanya sekadar dibaca, tapi diteliti kalimah-kalimah dia. Tu. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wa hadza, dan inilah kitabun, sebuah kitab. Quran ni maksud Quran. Kitab ni mana Quran lah maksudnya. Anzalna, telah menurunkan oleh kami, hu, akannya, mubarakun, yang diberkati. Mubarak tu jadi sifat pada kitabun. Kitabun tu jadi mausuf dia panggil. Musaddiqun, sifat Quran lagi. Musaddiq mana yang membenarkan. Kita tidak nak bicara tafsir tu. Musaddiq membenarkan apa? Membenarkan. Alladhi, apa yang tu. Kalau selepas Allah, sebelum alladhi tu Allah, kita terima Tuhan yang. Tengok keadaan lah. Mudah harfiah ni. Baina, di antara yadaihi, kedua tangannya. Tapi kalau kita sebut harfiah. Baik, biasanya kalau anda ngajar harfiah, anda suruh dia garis baina yadaihi. Baina yadaihi di sini makna yang ada dalam miliknya. Tapi baina tu di antara yadaihi, dua tangannya. Tapi dalam bahasa Arab bila gabung baina yadaihi, yang berada dalam miliknya. Gitu. Mudah ya? Dalil yang keenam. Ini anak ambil cara harfiah lah, mudah ya? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, Al-Quran. Kalau nak terjemah Al-Quran mengikut bahasa Arab, kitab yang sentiasa dibaca. Al-Quran bermakna kitabun makru, kitab yang sentiasa dibaca. Yahdi, dia membimbing, dia memberi petunjuk, hidayah, dia membimbing, boleh. Yahdi ni dia yahdi li, dia membimbing, lillati, bagi yang ia aqwam, lebih lurus. Gitu, lebih lurus. Makna orang yang ikut Quran ni akan bawa dia kepada kehidupan yang aqwam, yang lebih betul, lebih lurus. Banyak betul, tapi lebih betul. Mana cemerlang, sebab tu aqwam ni biasa diterjemah, kalau bahasa mafhum makna cemerlang. Wa yubashshiru, dan dia memberi berita gembira, dan dia menggembirakan. Itu wa dan yubashshiru, dia mengembirakan al-mu'minin, orang-orang beriman. Kalau al-mu'min, seorang yang beriman, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Alladzina, iaitu orang-orang yang. Orang beriman apa maksud? Dia sebenarnya pengajar harfiah ni kita akan faham mana peringkat-peringkat ayat. Bila disebut orang beriman, siapa orang beriman tu? Alladzina, iaitu orang-orang yang ya'maluna, mereka melakukan as-salihat, perbuatan-perbuatan baik. Annalahum, bahawa untuk mereka, lahum, untuk mereka, ajran kabira, ganjaran yang sangat besar. Itu dia panggil harfiah. Sebenarnya lebih nampak lagi daripada terjemah begitu saja. Kita boleh tengok sesuatu kalimah tu. Tu dalil yang ketujuh. Ini ayat tentang Quran berlaku ni. Jadi tak kira semata-mata baca sahaja, tak tahu buta, siapa boleh hidayah, boleh petunjuk. Dia petunjuk ni untuk orang kafir ada petunjuk. Mana masuk Islam petunjuk, orang Islam pula beramal itu petunjuk khariji, petunjuk dakhili. Ulama kata petunjuk khariji, orang tak masuk Islam jadi masuk Islam bila baca Quran. Supaya Sa'ad bin Mu'az dengar Quran. Hak petunjuk dakhili ni sebab kita baca Quran jadi nak buat benda baik. Jadi Allah telitah benda-benda molek-molek saja tu, dia panggil taufik dengan baca Quran. Hak ni kalau baca boleh. Jadi nak buat baik, hak kita duk ngaji-ngaji jadi telitah nak buat, tu taufik. Tu kelebihan baca Quran. Baca saja banyak, apatah lagi kalau faham maksud dia tu. Tu. Baik, dalil yang ketujuh. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan kami menurunkan, minal qur'an, daripada Al-Quran itu, ma, apa yang, huwa, ia, ma tu syifa, adalah petunjuk, adalah apa ni sifat ni? Penawar. Sifat mana? Penawar. Wa rahmatun, dan rahmat. Apa rahmat ni? Sesuatu yang kita perlu. Mudah ya ulama kita terjemah. Rahmat ni apa? Ma nahtaju ilaih. Sesuatu yang kita perlu. Kadang-kadang kita tak tahu kita perlu ke dia. Tiba-tiba sakit, rupanya kita perlu ni, kita tak ambil tu. Tak jaga awal-awal. Minta sama. Itu maknanya rahmat. Kalau ditanya rahmat ni makna ke dia? Ma nahtaju ilaih. Apa yang kita perlu. Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Wala, dan tidaklah, yazidu, ia menambahkan, yakni Al-Quran itu, az-zalimin, kepada orang-orang yang zalim, illa, melainkan khasara. Dia khasara ni dia kerugian. Kita rapat kalimah. Sebab tu bagi anak nak show lah di sini. Ni untuk perhatian kita semua. Anak duk fikir dah sebenarnya ni. Untuk harfiah ni yang terbaik, kalau kita buat kelas untuk peringkat sekolah rendah, peringkat tahap 5-6. Sangat menarik. Kita boleh buat kita boleh buat pemahaman kalimah berdasar pada konteks ayat. Dalam konteks ayat ni, gedia maksud ayat zalim tu berapa jenis dalam Quran. Untuk pelajar sekolah memang sangat sesuai. Dia boleh buat peperiksaan. Dan ada orang yang boleh urus benda tu. Misalnya contoh Ustaz Zawi, itulah jadi apa guru anak juga dalam bab harfiah tu. Sebab dia mengaji tempat hasa dia pun. Mana Negeri Sembilan tu? Negeri Sembilan nama dia tempat tu. Ustaz Hashim tak? Nama dia tengok Gidah anda dulu sekalian. Tu Kuala Pilah. Tak di Kuala Pilah tu. Tu Ustaz Arif pun mengaji situ juga. Boleh ambil kesempatan. Kalau untuk pelajar sekolah memang sangat menarik. Sungguh cuba buatlah. Dia setakat ni tak ada buat lagi di Kelantan kita untuk pelajar peringkat tu. Tu dia pelajar ni suka gini ni. Dia tulis wa nunazilu, dan kami, kalau nak lebih detail lagi sebenarnya wa dan nunazilu, kami menurunkan. Padahal kita kata fi'il mudhari' ni kami akan boleh, tapi tak semesti sedang dan akan. Nunazil ni kita terjemah kami menurunkan. Bukan akal mana turun dah. Bukan sedang, bukan telah, tapi kami menurunkan daripada Al-Quran, daripada dulu. Itu maksud dia. Tapi kita terjemah harfiah tidak gitu. Baik. Jadi jelas daripada ayat ni bahawa Quran itu dia ada unsur syifa. Syifa ni mana? Pemulih, perawat, yang merawat, yang memulih. Orang panggil penawar itu. Sama ada penyakit jiwa, dia penyakit fizikal pun boleh. Penyakit fizikal pun boleh. Tu ada huraian dia, dan rahmat. Maknanya nak tahu ni, dia tidak sekadar hanya baca. Mesti dikaji, dibuat penelitian, dibuat analisa ayat itu dengan ayat ini, gabungan itu. Baik, seterusnya kita pergi pada ayat yang ke-8. Sebelum itu, kerana itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya untuk baca Quran. Sebab tu suruh baca Quran, merenungkan ayat Quran, bukan sekadar baca. Dalam sejumlah ayat Quran, misalnya Allah berfirman, ni anak terjemah harfiah lah, mudah nampak. Cuma perhati ayat ya. Boleh, memang boleh. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa maksud dia? Afala, apakah, fa maka, la tidak. Tu harfiah. Adakah, maka tidak. Orang kecek kau gitu. Tak. Nak ayat harfiah. Jadi kita tahu sesuatu. Tapi bila kita terjemah maka, apakah tidak, memang terjemah, tapi nak tahu sesuatu. Istifhamiyah. Fa dengan erti maka. Dia adalah bahasa Arab tu fa saja ni pun banyak kemanya. La tidak. Yatadabbaruna, mereka merenungi, mereka mentadabbur. Tadabbur tak apa maksud sini anak buat. Tak apa lepas ni anak baca. Mengikut beberapa pandangan ulama, tadabbur tak apa maksud dia. Lepas ni anak cuba bacalah, anak buat nota situ. Ni kita nak terima secara ringkas, tapi boleh faham. Afala, adakah, maka tidak. Gabungnya tiga tu, afala, apakah, maka apakah tidak. Ya tadabbaruna, mereka mentadabbur Al-Quran.
akan Al-Quran. Akan tu sebab dia maf'ulun bih ataupun objek dalam nahwu Melayu, objek dia panggil. Walau kana, wa dan lau sekiranya, kana telah adalah ia. Oh, tu dia. Kita pergi gitu dulu. Tu basic gitu. Bila akan datang kita bui terjemah lain sikit. Mula-mula kana telah adalah ia. Quran itulah kana telah adalah ia. Mana Quran? Ia tu mana Quran? Min daripada, indi dari sisi, min indi dari sisi, ghairillah selain Allah. Kalau Quran tu mari bukan daripada Allah, mari daripada selain Allah, la wajadu, la pasti. La tu pasti. Apa la tu pasti? Sebab dia jawab kepada lau. Hal tu pun kita bincang juga kalau dalam harfiah. La pasti, wajadu telah mendapati oleh mereka, fihi padanya, dalamnya, yakni dalam Al-Quran, ikhtilafa, percanggahan kathiran yang sangat banyak. Tapi dalam Quran ni antara ayat ni dengan ayat ni tak ada satu pun percanggahan. Baik. Yang ke-9, sebab sini ni orang ayat Quran saja. Nak ayat supaya kita ni jangan baca Quran tu sekadar baca saja. Kena tahu juga mana. Cuma Anawi terjemah tu kuat ngepeng malam ni. Nak suruh baca dia punya harfiah tu. Ana nak ngerti kalau boleh lah. Dan ana boleh cuba urus kelas ni kalau nak. Temu kena ada jawatan kuasa lah. Tidak berat pun. Lagu mana tajuk 10 orang tak pernah kita bermula. Dan ustaz dia adalah tidak ana sebab dia lebih mahir lagi. Dia pun ana ngaji-ngaji juga. Boleh. Kita boleh tolong uruskan kalau nak. Cari sekitar ni main ngaji. Untuk sekolah rendah. Sekolah menengah biar dulu. Daripada tahap apa dia panggil tahap 2 dah? 4 5 ke tahap 3? Tahap 2 dah? 4 5. Hak tu dulu. Sebenarnya harfiah kalau bawah lagi pun boleh. Dia mudah. Tu. Baik, sini anda nak sebut sebelum anda pergi kepada ayat-ayat seterusnya, ni anda sebut 2 saja. Mengikut Ibrahim Al-Qattan dalam tafsirut tafsir, at-tafsirut tafsir, taisirut tafsir. Mana tafsir secara mudah, secara simple. Dia kata mana? Dia kata maksud tadabbur di mana yafhamuna ma'anihi wa yatafakkaruna fih. Tu makna tadabbur. Maknanya orang yang mentadabbur Quran mana dia cuba memahami makna Quran dan dia cuba fikir tentang makna Tuhan nak gapo. Tu makna tadabbur. Tidak bicara dalam pun, dalam tu tafsir lah dalam tu. Tu kata Syekh Al-Qattan, Ibrahim Al-Qattan. Manakala ni Mujiruddin Al-Maqdisi Al-Hambali, dia ada kitab tafsir juga, nama kitab tafsir dia Fathur Rahman fi Tafsiril Quran. Dia kata tadabburnya an-nazaru ila ma ya'ulu ilaihil kalam. Tadabbur ni makna kita membuat analisa terhadap sesuatu yang disebut oleh ayat itu. Apa dia dikehendaki? Kita fikir tu ya. Secara lapisan pertama. Tu makna tadabbur kan, sebab tu tadabbur ni ringkas ya. Kadang-kadang satu waktu kita kata antara maghrib dengan isyak tu boleh songkos surat. Begitu ya. Tapi kesan dia besar. Tu. Baik. Kita pergi lagi. Anda nak ambil cara tadabbur. Cara apa ni harfiah. Dalil yang ke-9. Cuba tengok. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala, tadi afala. Jumpa dah tadi. Banyak dalam Quran ni banyak orang samalah. Adakah? Fa maka la tidak. Afala maka apakah tidak? Yatadabbaruna mereka bertadabbur Al-Quran akan Al-Quran ataupun ala qulubihim di atas hati-hati mereka tu aqfaluha, ada penutup-penutup. Apa yang jadi tak tadabbur Quran ni? Tak minat pada memahami makna Quran. Apa? Kau ada penutup dari hati. Tutup dah hati kau lagu mana? Ni bahasa ke dia panggil lagu ni? Bahasa sindir. Ni bahasa ni dia panggil ayat lit-ta'rid. Ayat ni lit-ta'rid untuk sindir, mengetuk pintu hati. Kau tutup kemah-keming dah hati tu. Kalau dak apa tak sih? Anak pun tak kata gitu harfiah tu. Kau tak sih harfiah kau tutup kemah-keming hati. Kuci, kau teri. Siapa mati dah nak. Tu. Sini bahasa sindir dia. Gitu ya. Dia gitu ya. Sebab tu harfiah ni ringkas. Tapi kesan dia besar. Bahkan anak dia ngajar jadi kita ingat. Kita boleh tahu ayat ni kalau anak itulah kata. Baik. Anak nak sebut gini ya, sebab anak buat
Kalau buat kelas itu, kita buat grup WhatsApp, kita akan hantar setiap hari. Benda tu banyak dah nak buat, beberapa juzuk. Kita hantar setiap hari 3 kalimah Quran. Misalnya hari ni kita baca Fatihah. Mana sehari sebelum tu kita hantar. Biasa nak hantar lepas subuh, ada orang jeng hantar, lah nak buat ya. Serah orang tu siap dengan hari bulan. Misalnya Ar-Rahman apa maksud, Ar-Rahim apa maksud, Ad-Dhalin apa maksud, 3 ayat sehari. Masuk dalam telefon masing-masing. Tapi kena daftar grup tu. Lepas tu esok mari pula. Jadi kalimah-kalimah yang serupa kita tidak akan masuk dah. Kita ambil kalimah-kalimah baru. Setiap hari akan masuk 3 kalimah ya. Tu. Walaupun kelas tu sekali sebulan, kita akan ikat pelajar dengan menghantar maklumat-maklumat ringkas dalam grup WhatsApp. Tu cara dia. Jadi perlu nak kata pelajar paling sesuai. Mungkin ada telefon belakang ke pelajar. Dia tengok orang ini 3 kan. Dia hafal 3 patah perkataan Al-Quran sehari. Tak kalau 30 hari. Berapa dah? Banyak tu. Tidak membebankan sedikit pun. Tak ada alasan terganggu, tak ada nak baca buku sekolah, tak ada nak buat kerja rumah, tak ada alasan. Baik, seterusnya yang ke-10. Cuba tengok lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Dia menurunkan Al-Quran untuk direnungkan ayat-ayatnya. Seperti mana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, sebuah kitab. Quran lah maksudnya. Anzalna, telah menurunkan oleh kami, akannya, yakni Al-Quran, ilaika, kepada engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, diberkati, yang diberkati. Liyatadabbaru, supaya yatadabbaru, mereka mentadabbur ayatihi, ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara, dan supaya yatadzakkara, mengambil peringatan, ulul albab, oleh orang-orang yang mempunyai akal pemikiran. Ulul albab ni orang-orang cerdik. Orang-orang cerdik ni lebih banyak lagi dia boleh ambil pengajar. Kalau orang biasa pun boleh banyak dah, dengan kadar masing-masing lah. Sifat Quran tu begitu. Ulama kata Quran ni pengajaran dia bukan untuk orang cerdik saja. Sebab tu Quran ni Nabi gambarkan seperti air mutlak tu. Dia sesuai untuk semua peringkat. Tu Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pula sebab tidak adanya hidayah mereka yang sesat dari jalan lurus adalah kerana dia meninggalkan, yakni tidak merenungi ayat Al-Quran, dan angkuh ni dia terjemah istikbaran an yasma'ah. Maknanya anda terjemah dasar pada Arab, dia tidak merenungi Al-Quran dan rasa tidak perlu kepada merenungi Al-Quran. Itu kita terjemah dasar Arab dia. Lebih menarik lagi. Misalnya Allah berfirman, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tanqisun mustakbirina bih samiran tahjurun afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apa maksud qad? Sesungguhnya, kanat, telah adalah ia, ayati, ayat-ayatku, tutla, ia dibaca, alaikum, ke atas kamu, fakuntum, maka telah adalah kamu, ala, di atas, aqabikum, tumik kamu, tangkisun ni maknanya mundur ke belakang. Gitu ya. Lepas tu kita bagilah hurai si, kalau tak faham gitu ya, cuma kita faham sosok kalimah tu. Mustakbirin mana orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabbur, bihi, dengannya, dengan ayat, dengan Quran tu. Samiran ni terjemah warna bahasa Melayu tu, sebab dia tak payah nak cari satu perkataan. Samiran ni maknanya tradisi orang Arab zaman dulu, dia buah pada waktu malam. Malam kan sejuk, dia duduk atas bumbu rumah dia kan. Bumbu rumah dia tu muka lantai. Dia duduk buah, tengok matahari duduk buah kat sini tengah-tengah malam. Siang hari tak boleh buat, itu panas. Itu makna samiran. Lepok. Dia duduk belah-belah buah laba tu. Tu bahasa Kelantan. Lepok lah. Ni. Tahjurun ni maknanya mereka, kamu mempersendakan. Buat nganyi kepada ayat Quran. Sebut dengan maksud nak mempersendakan. Itu makna tahjurun. Tujuannya supaya hati tu jadi hajat, jadi benci. Tapi kalau kita nak terjemah tahjurun,
Mana dengan erti harfiah, hajara ni maknanya kamu memperolok-olok ataupun mempermain-mainkan ayat. Tapi dalam bentuk buah sama dia lah. Allah Muhammad duk baca ayat Quran, duk sebut tentang sara labah-labah. Tak ada faedah lah. Jadi duk nganyi kepada ayat Quran. Ni pokok ni. Afalam apakah fa maka lam tidak. Adakah maka tidak. Oh tak ada orang kecek gitu. Tapi nak ayat sesa tu. Hak kitanya maka apakah tidak. Ataupun maka kenapakah tidak? Bolehlah, tapi biar kita faham satu-satu tu. Yadabbaru, mereka mentadabbur al-qaula. Kata-kata ini maknanya ayat Quran itulah al-qaula tu. Ataupun ja'ahum, telah datang kepada mereka ma akan apa yang lam tidak ya'ti, ia datang aba'ahum, akan nenek moyang mereka al-awwali, hak dulu kala tu. Itulah harfiahnya. Gitu ya. Tapi kita kepah. Walaupun tidak mendalam. Hak menariknya, dia sebenarnya modio dianya bila kita buat beberapa mungkin sampai 5-10 muka surat tu, dia akan ada pula dia panggil latih tubi dalam kelas. Okey? Contohnya Ahmad, okey, cuba ambil ayat ni baca. Dia pun baca. Kita akan bui Quran hak tak ada makna tu lah. Tak boleh bawa. Dia mengaji ni tak boleh bawa dalam kelas Quran ada makna. Dia tak tengok harap dia kelihatan mana tu. Nak suruh ingat tak tulis tak apa. Dia kalau anak tak boleh tulis pun sebab nak latih mengingat. Tak apa sebab Quran dia ulah tulis. Cuba tengok cek ayat Quran. Satu-satu ayat, kalimah-kalimah dia. Dalam muka surat yang sama tu berapa kali pengulangan kalimah. Tu. Gitulah Jadi maksud ayat ini gini sekiranya mereka merenungkan Al-Quran, nescaya pasti mereka mendapat keimanan. Ni pokok kafir, pokok munafik. Kalau dia faham molek ayat Quran, ramai ada orang seangkatan dengan dia tu jadi masuk Islam kerana faham Quran. Mencegah mereka dari jadi kafir berterusan dan kemaksiatan berterusan. Maka hal itu menunjukkan bahawa merenungkan maksud Al-Quran boleh mendatangkan banyak kebaikan dan mencegah daripada banyak melakukan keburukan. Ni orang panggil energi yang ada pada Quran. Potensi yang ada dalam Quran. Dia boleh bawa kita jadi gitu. Ana ambil sikit lagi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkan Al-Quran sebagai sebaik-baik kalam. Tak ada kalam yang terbaik. Kalam terbaik adalah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ayat-ayat Al-Quran berpasan-pasangan. Banyak ke ayat Quran ni hak serupa? Cuma tadi kita baca afala yatadabbaru sebanyak mana. Kadang-kadang hak serupa ni tukang. Apa pulaknya? Bagi orang ngapa boleh tahulah. Tapi kalau dia harfiah ni antara benda dia fahamnya, dia akan tahu kesilapan. Misalnya la'allakum yahtadun terai salah. Bapa kum dengan yah tu tak selarah. Misalnya dah. Benda-benda gitu. Kalau la'allakum tahtadun, kum hum yah. Dia ada tu dalam kaedah dia tu. La'allahum yah, la'allakum dia ada pula kaedah dia. Kum kamu, tu makna kamu juga. Dia ada tu kaedah dia. Ada buku lah, Ustaz Awi tulis buku nak kaedah tu. Dia buat ringkasan. Ana kalau nak kita minta tolong dia boleh. Dia boleh ruaikan masa. Baik. Serta berulang-ulang supaya boleh faham tu. Cuba perhati molek banyak sama ke ayat tu. Tetapi hujung dia tu lain. Sama depan hujung lain. Sama hujung depan lain. Apa tu? Ada maksud dia. Baik, yang terakhir. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Baik, cuba tengok. Ni ana ambil terakhir dah untuk malam ni. Ana nak ambil secara harfiah lagi. Allah nazzala telah menurunkannya ahsana akan sebaik-baik al-hadis, kata-kata, bicara, kalam. Al-hadis tu, hadis ni banyak makna. Biasa nak sebut kalau dengan hadis ni banyak makna.
Hadis tu lah, kita hadis Nabi tu boleh juga. Hadis ini mana percakap, hadis dengan mana yang baru pun boleh. Hadis dengan mana peristiwa boleh, banyak mana. Dan kalimah ni diguna pakai dalam Quran dalam pelbagai laras bahasa. Laras dia. Ni maksud gini, ni maksud gini. Kitaban sebuah kitab akan sebuah kitab mutasyabihan yang ada persamaan. Mutasyabih itu ada persamaan. Masanya diulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna. Yang mana apa ni kita panggil kalau kulit tu jadi macam meremang lah. Jadi meremang. Orang kata tu di bulu rambut. Bergetar kulit tu. Taksyairu tu. Sini dia buat sini merinding kerananya kulit orang-orang yang takut. Taksyairu kalau kita bahasa kita meremang. Minhu kerana al-hadis mana ahsan hadis mana Quran tu lah. Juludu jamak kulit-kulit. Kulit-kulit itu kata jamak. Alladzina akan orang-orang yang yakhshawna mereka takut rabbahum akan Tuhan mereka. Summa kemudian talinu mana akan menjadi lembut. Talinu akan menjadi lembut. Juluduhum kulit-kulit mereka tu asal dia. Wa qulubuhum dan hati-hati mereka ila zikrillah kepada ingat kepada Allah. Ila kepada zikrillah ingat Allah akan Allah. Zalika yang demikian itu hudallah petunjuk Allah. Yahdi dia akan memberi petunjuk bihi dengannya dengan al-hadis yakni al-Quran. Man akan orang yang yasha'u ia kehendaki. Wa man dan sesiapa yudlillah menyesatkan oleh Allah. Fama maka tidak lahu tidak ada fama tidak ada lahu baginya min daripada hadin orang yang memberi petunjuk. Siapa dia yang Allah sesatkan dia tak ada seorang pun di muka dunia yang boleh beri petunjuk pada orang yang Allah sesatkan. Tu dia panggil secara harfiah. Tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengecam orang-orang yang beriman atas sikap mereka tidak khusyuk ketika baca Quran. Kita tak tahu makna tu. Baca Fatihah pun tak tahu mana tak khusyuk. Baca mulut. Tiga kelaim apa? Sebab tak tahu buta makna Quran. Sebab mengetahui makna apa yang dibaca dalam Quran salah satu cara yang paling mudah untuk kita kawal hati supaya fokus. Tu. Memperingatkan mereka agar tidak menyerupai orang kafir dalam hal itu. Seperti mana firman Allah ni kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Tu hadis-hadis saya buat secara ringkas contoh. Maknanya kita baca Quran dan kita memahami secara harfiah. Cukup banyak dia punya maklumat yang kita boleh dapat. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maklumat untuk esok tu pukul 9. Pukul 9 jadi ana fantastik ana bawa besok. Ana bawa besok. Jadi mana tak ada kitab tunggu habis stok kan. Jadi tak apalah mari. Kita ke sebab ana foto setakat kita nak guna. InsyaAllah masing-masing akan ada teks lah insyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi